minta bantuan. Salam sejahtera, bertemu kembali bersama saya Nurzi Pak Wancik dalam Majalah 3. Tragedi tsunami lalu membuktikan ramai pihak dan individu ingin membantu dan turut bersama mengembeling tenaga untuk menangani bencana dan kecemasan. Antaranya pihak radio amatur yang banyak menyumbangkan kemahiran komunikasi kecemasan dalam operasi mencari dan menyelamat. Kebijaksanaan mengurus bencana dan kecemasan adalah kunci kepada keberkesanan melaksanakan tindakan bantuan dan menyelamat. Penjelasan lanjut bersama rakan saya, Maizatul Akmal Muhammad Naim mengenai radio amatur. Jadi saya inginkan flipping report di kepada Jalan Duta. Saya ingin itu secara pemain dan itu data jelas dari Pak. Okey, Roger 9 Whiskey 2 Delta Juliet, this is 9 Whiskey 2 secara Alpha Mike kembali. Info traffic di Jalan Duta nampaknya clear, so we can go ahead and follow dan ikut Jalan Duta menuju ke lokasi. Over. Agak pelik apabila mendengar bahasa komunikasi yang digunakan. Namun berkomunikasi cara begini menjadi kebanggaan kumpulan eksklusif bergelar radio amatur atau ham radio ini. So ni apa ni? We go first, so you all go down and switch to the boy. Biasa apa ni? Radio amatur atau ham radio adalah satu hobi berkomunikasi melalui gelombang radio. Setiap anggota radio amatur mempunyai call sign atau nama khas tersendiri menggunakan angka dan perkataan tertentu bagi mewakili abjad ganti nama. Jadi secara pemain sila berikan saya kedudukan anda sekarang, your position plate tu. This is 9 Whiskey 2 Sierra Alpha Mike kembali. Okey, lokasi sekarang ni di Ulu Yam 3 Batu. So sekarang ni menghala ke Sungai Sendan. Over. Selain bersukan lasak, pengguna radio amatur ini saling berhubung sesama rakan mereka di seluruh dunia melalui beberapa set frekuensi radio yang ditetapkan. Maris, Astra, Mats, kelab-kelab amatur radio di Sabah dan Sarawak antara persatuan radio amatur yang wujud di Malaysia. Sistem antenanya menjadi syarat bagi perhubungan radio. Ini directional antenna quad menjadi nadi untuk gelombang VHF atau pancaran jarak dekat. Dipole antenna yang direntang ini untuk pancaran jauh pada gelombang pendek. Vertical antenna juga untuk gelombang VHF. Liputan penerimaan dan pancaran adalah melalui rangkaian repeater atau pengulang menjangkau kawasan tertentu. Maris atau Perkhidmatan Kecemasan Radio Amatur Malaysia menyediakan perkhidmatan komunikasi efisien semasa kecemasan dan bencana alam. Kebanyakannya daripada Kuala Tempoh, kita mula berjinak dengan radio ni dan daripada situ I think kita dapat tahu yang sebenarnya kena pakai license semua. Itu yang mula kita dulu tak tahu. Dulu kita tak tahu. Dulu kita pakai je. Main langgar je dulu. Ada pendapat yang kata macam akan menyebabkan salah guna lah. Bila kita go on air, kita mention kita punya call sign, jadi Kita declare kita punya ni. Jadi kalau yang mana tak ada call sign tu, yang tu yang illegal lah, yang harami. Harami tu susah nak tahu. Tapi macam kita dah kita cakap macam saya JBJ orang tahu dah. Ni Lokmal. Kita saya buat jahat cakap Papa Juliet. Juliet Papa Juliet sorry, bukan JBJ. Correct. Kita kena sign OSA, Official Secret Act, depan Commissioner of Oath. Jadi untuk kita beri pengakuan lah bahawa kita takkan salah guna dan You have to take exam lah. To sit for the exam, minat tidak ni to sit for the CW test, Moscow test, dapat lesen lagi dan upgrade the license. But being conducted by MCMC lah. Apabila saya dah mula, setahun 2 tahun dah minat, keluarga saya pun saya involvekan. Isteri saya dan anak saya. So kami satu keluarga, 3 beranak. Nanti masa tu mereka di Johor,
saya di Kuala Lumpur senang. Kita berkomunikasi melalui radio malam. Instead daripada pakai telefon, kita pakai radio saja. Satu lagi dia free of charge, tak ada bill. Tak ada bil, tak ada apa. Nak bayar MCMC Kita bayar cuma duit 24 ringgit setahun. Ada yang bercinta dengan tu, ada kahwin. Habis orang dengar lah frekuensi tu. Tak kisah dengar. Di mana bagi orang dengar? Nak declare tu. Rasa mahal tak kos untuk ni memiliki dan dalam jangka masa panjang? Murah pada handphone. Lebih murah. The hobbies kita orang ni, laki bini, anak beranak, we share the same hobbies. Even four-wheeling, radio, what next I'm not sure lah. But this is good that once we in the radio, ramai lagi kenal-kenal. Adik-adik, abang-abang, apa ni, grandfathers. It's a very good communication among us, and it builds rapport, it builds everything, just like a big family. Sejak banjir besar di Kota Baru, Kelantan pada 1967, kepakaran dan peralatan radio amatur diperlukan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Peralatan yang terletak dalam bilik radio ham ni? Okey, peralatan yang kita ada sekarang ni, ini peralatan VHF. Ini kita punya power supply. Ini HF nombor 1, ini HF nombor 2. Ini antena tuner unit dan ini power supply unit. So sementara ni apa yang kita ikuti sekarang ni, satu stesen daripada Kulim dan Pulau Pinang tengah berhubung, dan juga Shah Alam. So alat HF ni boleh berhubung dengan stesen-stesen di luar negara. Bukan saja dalam negara tapi di luar negara. Tapi alat VHF ni, di mana alat ni boleh berhubung dalam negeri saja. Sekarang ni apa yang kita dengar perhubungan antara satu stesen tengah membawa kereta di jalan Lebuh Raya Persekutuan, tengah bercakap dengan satu stesen yang lain. Call sign penting pada individu atau kelab radio amatur. Di sini NAI M4 RES ini adalah call sign yang diberikan oleh Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi kepada setiap individu yang apply license radio amatur. So call sign yang ini untuk NAI M dan NAI W 9W adalah untuk negara Malaysia sahaja. Radio amatur menyediakan sistem integrasi komunikasi kecemasan apabila jalur komunikasi biasa gagal berfungsi atau sudah padat kegunaannya, seperti kejadian Highland Towers pada 1993. So masa kejadian Highland Tower berlaku, apa kita buat? Dekat kawasan tu tak ada langsung komunikasi. Komunikasi macam mana? Telefon tak ada. Handphone masa tu 010. 010 ada lebih kurang 20 stesen saja. Mana kalau wartawan pergi, TV3 pergi, CNN pergi, semua bernama pergi. So 20 orang guna, 21 orang ke 21 dah tak boleh guna lah. So apa kita buat? Kita set upkan stesen di Highland Tower bersama dengan PBSM, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Dan kita set up lagi satu stesen dekat Hospital Kuala Lumpur di wad kecemasan. So apa-apa yang diorang perlukan di Highland Tower, sebab kita bersama dengan PBSM dan medik, doktor, MO, medical officer, telah diperlukan darah, diperlukan blanket, diperlukan glove lah, macam-macam alat-alat perubatan ni. So dia request direct pergi ke hospital kecemasan, unit kecemasan. So ambulans akan hantarlah. Ketika itu, agensi mencari dan menyelamat seperti polis, bomba, tentera dan Persatuan Bulan Sabit Merah gagal berhubung antara satu sama lain. Katakanlah bomba, dia dapat mayat, dia perlukan ambulans. Secara macam mana dia nak berhubung dengan pihak ketelah hospital ke ataupun dengan pihak Bulan Sabit? Cara dia panggil, oi, kita perlukan satu ambulans. Macam tu cara dia. Jadi ini melambatkan proses bantuan kecemasan. Jadi tujuan kita nak memendekkan masa kita mencari dan menyelamat. So itulah pentingnya kita panggil komunikasi kecemasan. Kegagalan komunikasi kecemasan berulang lagi ketika naas pesawat ringan Piper 28 pada Mac 2004 apabila dua orang anak kapal gagal dikesan. Sebab macam anggota-anggota penyelamat ni,
dia memang diajar untuk tugas-tugas mencari dan menyelamat. Tapi tentang tugas-tugas teknikal dia tak tahu. Contohnya teknikal macam mana? Macam menyediakan sistem komunikasi. Dia cuma ada alat walkie-talkie. Tapi bila tak boleh berhubung, dia dah mati akal, tak boleh nak buat apa. Semacam kita dilatih. Macam mana kalau tak boleh dapat kawasan tu, apa kita nak buat? Mungkin kita pasang antena lebih besar lagi, tinggi lagi. Kemudian increase dia punya power. Dia punya transmitter power. So benda-benda yang macam ni yang kita boleh membantulah. Usaha mencari dan menyelamat menjadi sukar apabila agensi penyelamat bukan saja tidak dapat berhubung dengan agensi lain, malah gagal berhubung sesama anggota. Namun perkhidmatan radio amatur berjaya membuat perhubungan terus sekaligus menangani masalah komunikasi ini. Kita memang akuilah dari segi teknologi itu belum lagi berkembang dalam jabatan sendiri. Dan kita banyak bergantung peranan daripada sokongan bantuan daripada pihak luar, terutama macam ham radio sendiri. Jadi perkhidmatan yang mereka berikan sebagai backup kepada communication kita, terutama dalam menghadapi bencana ataupun kes-kes operasi di luar daripada kawasan liputan komunikasi sedia ada. So ini yang banyak bantulah. Dan kita menghargai sebenarnya sumbangan ini kerana kekurangan yang kita alami ini sebenarnya bukan setakat perhubungan dalaman, tetapi juga melibatkan perhubungan di antara agensi dengan agensi. Jadi misalkan JPT kita tidak dapat. Kita tak guna satellite phone, kita tak guna telefon, tak ada. Sebab the first 1 week tsunami memang phone out. Malah anggota Maris turut ke Aceh membantu mendirikan stesen radio amatur selain bantuan kemanusiaan lain. 9 Mike 2. Roger, 9 Mike 2, Foxtrot. 9 Mike 4 Romeo Echo Sierra. This is 9 Mike 4 Romeo Echo Sierra. Tanya. Operated by Mike India Tango Zulu Yankee. Okay, tanya soalan. Okey, Pak Yusof. Pak Yusof baru balik daripada Aceh kan? So, apa yang Pak Yusof telah buat di sana? Over to you. 9 Mike 4 Romeo Echo Sierra, operated by Victor, agaknya. 9 Mike 2 Foxtrot Desa Alam, operated by Yusuf. Kumpulan kita ada beberapa orang doktor, nurse dan penolong-penolong. Saya sebagai backup for Aceh Communication sudah memainkan peranan dan kita dah set up kita punya Aceh Communication backup, semua jalannya lancar. Di samping itu, kita bersama-sama dengan kumpulan kita pergi ke tempat-tempat di Aceh yang memerlukan bantuan dan kita memberi pertolongan kepada doktor-doktor mengedarkan ubat dan lain-lain. 9 Mike 4 Romeo Echo Sierra, 9 Mike 2 Foxtrot. 9 Mike 2 Foxtrot, 9 Mike 4 Romeo Echo Sierra. Okeylah Pak Yusof, terima kasihlah banyak. 9 Mike 4 hari ya, 9 Mike 2 Foxtrot. Agak susah juga nak komunikasi kalau kita tak belajar abjad-abjad fonetik yang harus diketahui lah bila menggunakan ham radio. Ketika itu, sesi kelas Morse Code sedang bersiaran. Peperiksaan teori berkenaan perhubungan radio disyaratkan bagi memiliki lesen radio amatur. Lulus ujian Morse Code adalah beberapa siri peperiksaan yang dituntut untuk memiliki lesen radio amatur yang paling tinggi. Morse Code ni, dia punya signal, dia bunyi nyaring. So, dia boleh pergi jauh. Kalau kita pakai bateri 9 volt yang kecil tu, signal dia tu boleh sampai ke India tu. Boleh sampai ke Filipina. So, jadi dengan radio ni kita mudah belajar dan main ham radio. CW ni, Morse Code ni, dia international. Dia kalau Jepun pun dia tak tahu bahasa Inggeris, tapi bila dia dengar Morse Code ni dia tahu pasal kita gunakan kod dia punya abbreviation.
Jumlah pemilik lesen radio amatur berdaftar di Indonesia adalah lebih 1 juta orang dan Thailand lebih 170,000 orang berbanding hanya lebih 2,000 orang di negara ini. Dalam usaha meningkatkan ahlinya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedang dalam perancangan mengadakan ujian radio amatur 2 kali setahun. Sekarang di Suruhanjaya ialah untuk memperkenalkan satu lagi kelas dalam bidang penggunaan amateur radio, iaitu kelas novice, di mana bagi kelas tersebut soalan-soalan yang ditanyakan ataupun keperluan yang dikendaki dalam peperiksaan amateur radio tidaklah begitu rumit atau tinggi. Dari segi pengetahuan bidang elektronik atau fizik dan pengetahuan operasi yang lebih complicated. Jadi dengan itu kami percaya kita dapat menghasilkan lebih banyak lagi keluaran calon-calon yang berjaya. Tapi kalau dari segi satu frekuensi khas tu, itu bukan satu perkara yang mudah diadakan. Tapi dari segi satu sistem bersama atau common system atau integrated system, itu boleh diadakan, boleh diwujudkan. Dan buat masa ini agensi kerajaan dan agensi keselamatan masih mengkaji bagaimana ini boleh dihasilkan. Sama ada kerana gemar bersembang sebagai hobi atau untuk tujuan menyelamat, setiap individu mempunyai sebab tersendiri menyertai rangkaian radio amatur. Mendirikan stesen di tempat terpencil dan cuba membuat perhubungan dengan radio adalah cabaran yang sentiasa diterokai. Lantaran radio amatur bukan sekadar komunikasi tetapi juga sebagai landasan melakukan uji kaji. Saya adalah kategori yang suka eksperimen. Pada saya challenge-nya ialah apabila dapat memberikan satu siaran daripada alat yang paling kecil sekali macam kotak mancis dan kita boleh hantarkan melalui CW ke sejauh yang boleh. Jadi menggunakan antena yang paling canggih. Itulah di mana kita terpaksa eksperimen lah. Kini, aktiviti lasak yang semakin popular terutamanya di kalangan remaja meningkatkan risiko kemalangan. Pendedahan berkomunikasi mengguna radio amatur bukan saja mampu mengasah kemahiran, malah membina siasat positif di kalangan remaja. Bila diorang daki gunung, dia ada problem, orang kata way up there, walaupun dia dah beritahu kepada balai polis yang berdekatan, pejabat hutan di kawasan kawasan perhutanan tersebut, tetapi bantuan yang dipohon tu selalu lambat dan ini mengakibatkan banyaklah kematian atau tidak dapat diselamatkan. So as you see, macam banyaklah berita-berita di mana young people ni walaupun dia telah di-equip dengan bagaimana bantu mula, tapi bila you panik tu you tak dapat lakukan. So the best thing is that you communicate, you cakap mayday, ada abang kata tu radio amatur ni dapat memberikan komunikasi yang lebih lancar dan memberikan bantuan, memohon bantuan dengan kadar segera. Semasa membuat penggambaran mencari bangkai pesawat tentera British B-24 Liberator di hutan Jelebu Negeri Sembilan pada Ogos 2003, penerbit kami pernah sesat selama 4 jam sebelum diselamatkan. Berkomunikasi melalui radio amatur banyak membantu dalam operasi menyelamat ini. Kita orang tersesat yang mana kami tidak dapat menjejaki jalan untuk keluar Zack awak. Okey, ada kita mana kita baik okey. Walaupun tidak menyerlah, nyata dalam era kecanggihan teknologi kini, kepentingan radio amatur tidak boleh disangkal.
Radio amatur juga dikenali sebagai ham radio. Ia berfungsi bagi membina jaringan komunikasi melalui radio. Pengguna radio amatur ini juga boleh berhubung di antara satu sama lain bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia menerusi frekuensi radio yang telah ditetapkan. Tidak seperti teknologi perhubungan yang lain, pengguna radio amatur ini boleh berhubung pada setiap masa. Waktu bencana alam, radio amatur amat berguna kepada agensi penyelamat. Wartawan Muhammad Kamal Zakri Zainal mendekati pengguna radio amatur. Itu Mike Foxtrot November mobile. Sejarah radio amatur bermula sejak perhubungan radio digunakan. Pada tahun 1912, Kongres Amerika Syarikat telah meluluskan undang-undang pertama bagi mengawal selia pemancaran radio di Amerika Syarikat. Di Malaysia, radio amatur adalah titik bermulanya perkhidmatan radio komersial. Perkhidmatan radio amatur didefinisikan di dalam Akta Komunikasi dan Multimedia sebagai perkhidmatan radio komunikasi dan dikenali juga sebagai ham radio. Jutaan pengendali stesen radio amatur berkomunikasi setiap hari di antara satu sama lain dengan menggunakan stesen pengulang dan satelit amatur. Dia kena angin ribut. Tiang layak semua patah habis. Enjin bot semua patah semua habis. Jadi dia ada ham radio punya. Dia minta bantuan lah. Jadi masa tu saya duk kontrol CNET. CNET ni South East Asia Network. Jadi kita hari-hari ada yang tu. Pukul 8 malam saya nanti panggil semua stesen di Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia, Filipina, satu ni lah, Southeast Asia. Jadi masa tu, bila saya dah dapat dapat mesej tu, saya beritahu lah kat satu kawan saya duk kerja di American Embassy di Bangkok. Saya kata, ampamnya orang satu, dah jadi macam ni semua, tolong minta bantuan pada American Consulate. Bahkan kita beritahu lah kat polis, kat Marine Police beritahu kat Indonesia punya polis. Mereka carilah. Lepas 2-3 hari baru dapat. Tidak seperti teknologi perhubungan lain, radio amatur membolehkan pemiliknya berhubung dari mana-mana tempat pada setiap masa. Hobi ini tidak terikat kepada sesuatu masa, tempat dan pendapatan seseorang. Memandangkan ianya mudah dikendalikan, individu yang sentiasa sibuk mendapati ianya seronok digunakan dan mengurangkan tekanan selepas seharian bekerja. Keluarga anda juga boleh berkumpul dan mempelajari hobi unik ini. Kalau yang ini kan kembali ke dunia. This is Special Event Station 9 Mike 1 Papa. Special Event Station 9 Mike 1 Papa. 9 Mike number 1 Papa calling CQ and standing by. Special Event Station 9 Mike 1. Basically basic set yang kita perlu beli ialah basic set macam ini untuk VHF set. Harga anggaran lebih kurang 4 hingga 500 mal. Dia boleh berhubung untuk point to point ataupun melalui simplex. Simplex ya. Kalau kita compare penggunaan ya dengan selular ya, cellular phone sangat-sangat murah because kita cuma register je setahun dan bila kita menggunakan tak payah bayaran ya kalau kita compare dengan selular lah. Jadi set macam ni, mobile rig ni, kita hanya memerlukan mobile set ni, PTT dia datang sekali dan antena saja. Jadi itu saja yang diperlukan. Jadi tak adalah kompleks sistem sangat untuk orang yang gemar menceburi bidang ni.
Secara alternatif, sekiranya sesiapa yang cenderung untuk menguji kaji seperti kebanyakan pengguna radio amatur, anda boleh membuat unit ham radio sendiri. Bagaimanapun, hanya mereka yang telah diperakukan sahaja dibenarkan mengendali alat radio amatur. Bagi mendapatkan sijil perakuan, pengguna haruslah warga negara Malaysia berusia 14 tahun ke atas dan lulus ujian yang ditetapkan. Jadi bila ada interest, kita panggil dia orang ni SWL. Apa makna SWL? Short Wave Listeners. Mana baru nak masuk kan. Jadi short wave listeners ni tugas dia orang monitor frekuensi short wave dan juga yang lain-lain lah. So untuk mengambil ujian RAE, kita panggil Radio Amateur Examination, yang dibuat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, biasanya ujian ini dibuat 2 tahun sekali. Sijil perakuan dikeluarkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM kepada mereka yang telah lulus ujian yang diadakan. Yuran tahunan bagi sijil perakuan kelas A sebanyak RM36 dan bagi sijil perakuan kelas B yurannya adalah RM24 setahun. Satu majlis yang menghimpunkan pengguna radio amatur seluruh negara bagi menyambut ulang tahun ke-80 penggunaan radio amatur telah diadakan di Port Dickson, Negeri Sembilan baru-baru ini. Majlis dihadiri bukan sahaja daripada kalangan pengguna radio amatur tempatan, malah turut disertai pengguna dari luar negara termasuk Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei, Jepun, Jerman dan Australia. Ia turut dihadiri pengerusi radio amatur sedunia. I would say the benefit of amateur radio is at first it's self-training. You know, you train into radio communication. Then, of course, the communication part means you meet many people worldwide. You know, they say it's amateur radio is like one language. You know, you can meet anybody anywhere. If he is a radio ham, he's like your brother. You know, and there's no borders for amateur radio. Pelbagai aktiviti ditonjolkan untuk menarik perhatian ramai, antaranya jualan gadget peralatan radio amatur dan jualan secara pasar lambak bagi alat radio antik yang kini sukar diperolehi. Radio amatur yang diiktiraf sebagai alat perhubungan penting dalam komuniti radio. Kemudahan sebegini haruslah dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya ianya tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu.
Romeo c'est la porte voiture. Dia faham lah. Belakang balai polis. Together with us. Mobil 2 dari rodeo. Baik. Mobil 2 rodeo minta bantuan. All of us will remember the 2002 fire season. Years of drought, record temperatures, plenty of fuel. At times it seemed all of America was burning. I'm Walter Cronkite. I'd like you to hear something. Electricity's out in the entire town, and I may have the only working generator. QSL loud and clear. Do you have any priority messages? They're just two average guys who saw the need and volunteered. All other stations, please stand by. They're radio hams, amateurs, giving of their own time and spending their own money, trying to help out when and where America needs it most. Not just at wildfires, but at earthquakes, hurricanes, tornadoes. Just one tornado now, the other one died. At floods, at any disaster. Hams belonging to amateur radio's emergency groups were called out on September 11th when America came under attack. Cell phone and landline circuits were jammed and virtually useless, but dozens of radio amateurs helped the police and fire departments and other emergency services maintain communications in New York, Pennsylvania, and Washington, D.C. Their country asked, and they responded without reservation. But being a good Samaritan sometimes brings with it a risk. And sometimes it's not just risky, it's downright dangerous. There's a gas leak. Let's go. Turn around and go that way. Gas leak. That's exactly what happened in Colorado in June 2002 on the 137,000-acre Hayman fire. This is rural America out here. You can't always rely on a cell phone and when you need help. It looks like the wind shifted back to the west and or northwest, and it's moving the fire back in this direction. The fire is just right over this ridge here behind me. It's starting to get close. Looks like we're going to have to prepare to get out of here pretty shortly. The sky had already turned ominously dark. The air was thick with smoke, making breathing more difficult. The sun reduced in intensity to little more than a light bulb through the smoky haze. The wind, increasing in speed, began blowing the fire toward the volunteers.
The sheriff came through a little bit ago and asked us how fast we could get out of here. We're basically right across the road from the last fire line. So they stood by their radios, handling emergency communications for the police, the fire, the Teller County Office of Emergency Services. This is West Creek Fire. Ted, could I get a status update, your location, please? Things are pretty quiet. Firefighters should be coming in for supper before long. The role of amateur radio operators in this particular event has been very significant. We've provided a lot of communication capability. We're in an area where it's difficult to communicate. As a result, our capabilities greatly enhance the efforts of law enforcement, of firefighting, of the Red Cross and the Salvation Army. It takes a lot of cheeseburgers to fight a forest fire. Here you are, sir. Okay. Got it? Thank you. In the end, there was a break in the weather. The winds changed, and all of the emergency workers, the firefighters, the police, the radio amateurs, handling the communications, all of them were safe. This is WG0N. I'll be coming back to the command center. You know, we call them radio amateurs, but their skill levels are anything but amateur. These are people who in any other realm would be called professionals. They're the people who know how to put the pieces together, know how to build the networks, know how to get information from one place to another when every other system has failed. I don't think that's amateur. Ham radio has been around for 100 years, but that doesn't mean out of date. Even America's space shuttle and the International Space Station have ham radio on board, and it's not just for the enjoyment of the crew. Do you tend to reevaluate your life when you look at the Earth? Over. When you float up here above the Earth in our little spacecraft and look down at the great big spacecraft that we all fly on, it makes us all think about what our priorities are. Over. Someone once said, and it's probably true, that amateur radio is the only fail-safe communication system in the world. Many of you know I'm a sailor. I really enjoy being on the sea with the wind at my back, underway, under sail. What most of you don't know is I'm a radio ham too. My call is KB2GSD. And you can bet that when I'm on the ocean, even if the GPS, the radar, and the ship-to-shore fail, I've still got my ham radio station. It really is the best backup communication system in the world. And that's the way it is.